A'udzubillahi السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengacara majlis kita pada malam ini dalam siri Iman Corner, yang mana kita bersetuju untuk membincangkan suatu kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dalam bahasa Arabnya bertajuk Al-Iman wal Hayah, atau terjemahannya Iman dan Kehidupan. Jadi pengusia ada sebut beberapa ketika yang lalu, saya ada rekod kat sini, Iman Corner membincangkan tajuk ini. Yang pertama kita buat pada 21 Februari. Jadi berapa ketika tu, maknanya 10 bulan yang lalu lah, barulah kita masuk kembali. Bukan mana tak ada, tapi kerana yang selepas itu kita membincangkan tajuk-tajuk yang semasa, cerita tentang hijrah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, yang penting kita dapat menyambung kembali perbincangan kita. So ini adalah modul bicara kita, iaitu kitab Al-Iman wal Hayah. Dan ini adalah kandungannya. Jadi malam ini insya-Allah kita akan fokus kepada bab yang kedua, tentang kemuliaan insan. Dan tajuk kemuliaan insan ini mempunyai 9 isi penting. Saya baca pagi tadi buku ini memang menarik kerana dia membincangkan itu dalam bentuk poin. Dia bukan dalam bentuk perenggan lah, tapi maksudnya dari nombor 1, 2. So kita tahulah poin tu ada berapa, memudahkan untuk kita memetik ataupun mengutip idea-idea penting yang terdapat dalam satu tajuk. Jadi secara sepintas lalu kalau kita lihat tentang kemuliaan insan ini, pengarang iaitu Yusuf Al-Qaradawi membahaskan 9 perkara. Yang pertama adalah tentang pandangan tentang manusia itu menurut pelbagai aliran. Di sini dibincangkan 2, iaitu golongan materialis dan golongan mukmin. Mana orang Islam, bagaimana mereka melihat tentang kemuliaan kita ini sebagai manusia. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kelebihan ataupun keutamaan yang Allah berikan kepada manusia. Manakala yang keempat adalah berkaitan dengan manusia itu dekat dengan Tuhannya. Yang kelima adalah manusia menurut pandangan para malaikat. Yang keenam ialah manusia ini diberikan keupayaan untuk menguasai alam fizikal, kita panggil alam benda. Yang ketujuh, kemuliaan manusia itu
sebab utamanya adalah kerana iman yang ada dalam dirinya itu. Yang ke-8 adalah membicarakan tentang hidup yang kosong. Kalau tanpa iman, bermakna hidup tu adalah hidup yang kosong, yang jiwanya itu mengalami ketidaktentraman dan sebagainya. Manakala yang terakhir kali adalah tentang unsur kebendaan dan kerohanian dalam kehidupan kita. Baik, isi yang pertama berkaitan dengan pandangan golongan materialis ini tentang manusia. Bagaimana golongan yang namanya materialis ini? Materialis maksudnya adalah satu aliran yang melihat bahawa manusia ini sebagai benda. Semuanya berasaskan kepada benda. Jadi sebagai contoh, kalau kata kita ini orang yang bersifat materialis, kita buat apa, kita mengharapkan pulangan benda. Tapi kalau kita ini orang yang sukarelawan, kita buat itu sebenarnya kerana kita nak menyumbang, bukan kerana kita nak dihargai, bukan kerana kita nak dibayar dan sebagainya. Dan golongan ini juga melihat bahawa manusia ini adalah seperti makhluk yang lain, yang mempunyai daging, darah, urat, tulang, urat darah dan juga alat pencernaan. Mereka tidak membezakan antara manusia dengan makhluk hidupan yang lain. Dan mereka menjadikan akal dan fikiran itu sebagai benda yang dihasilkan oleh otak manusia. Bila kita cerita tentang ini, maka timbullah idea tentang pattern. Kita boleh menjual idea itu. Kalau tanya para ulama yang dahulu, mereka tidak pernah kisah pun soal pattern. Hari ini kita sibuk pattern sekian. Dia ada pro dan kontra lah. Okay? Tapi kalau kita tengok zaman kegemilangan tamadun Islam, ilmu-ilmu Islam ini mereka melakukan kajian-kajian itu. Mereka memerah kecerdikan mereka itu untuk disumbangkan kepada masyarakat, sehingga kan kesannya itu berlangsung ataupun berlanjutan dalam tempoh yang lama. Kita masih sebut lagi nama Ibn Sina, kita masih sebut lagi Ibn Rushd, Ibn Khaldun dan sebagainya. Yang mereka ini masa buat kerja tak pernah membayangkan besok ni kalau aku patternkan aku punya penemuan ni, kitab aku ni kalau aku jual ni berapa banyak aku dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Nawawi tuan-tuan, kalau dia fikir pasal nak kaya, dah jutawan dah. Kitab Darul Salihin tu dah berapa juta dah orang cetak dah pakai dah. Syarah Sahih Muslim yang dia buat tu, kitab Al-Majmu' dalam fiqh mazhab Syafi'i tu dah berapa banyak orang baca. Dia tidak pernah menagih walau sesin pun daripada kita, kerana tujuan dia buat itu adalah untuk khidmat kepada manusia. Dan lebih berat lagi, dalam pemikiran materialis mereka mengatakan bahawa manusia ini termasuk dalam kategori monyet, spesies monyet. Ini teori Darwin yang mengatakan bahawa kita berasal daripada kategori monyet yang mengalami proses evolusi yang panjang, jutaan tahun. Jadi kita ni bila dengar jutaan tahun tu rasa tak terbayang macam mana. Maka kita pun, iyalah betul-betul lah tu, mengiyakanlah sahaja. Yang dikatakan bahawa asalnya kita ni datang daripada monyet yang berjalan dengan kaki 4, kemudian lama-lama angkat badan, tangan dah tak turun lagi, lama-lama boleh jalan tegak. Kalau ikut teori evolusi, selepas mengalami proses itu kita akan berubah lagi. Sepatutnya lepas kita jalan tegak ni, turun balik semula. Balik semula monyet semula, turun balik. Jalan dengan kaki 4 balik semula. Tapi tak, kita kekal. Itu kalau kita menggunakan jawapan secara teori evolusi. Tetapi hari ini kita beruntung kerana dalam kemajuan sains dan teknologi membuktikan dari sudut genetik bahawa jumlah genetik kromosom kita ni tak sama dengan monyet. Maknanya dalam teori sains mengatakan mustahil kita berasal daripada monyet. Maka tertolaklah teori Darwin.
Dan Al-Quran sendiri menjelaskan kepada kita tentang kesesatan yang dilalui oleh golongan materialis ini. Dalam surah Al-Jasiyah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun." Dan mereka itu berkata, hidup ini hanyalah hidup di dunia sahaja. Kita mati dan kita hidup, dan yang membinasakan kita hanyalah waktu. Tetapi tentang itu mereka tiada mempunyai pengetahuan, malah mereka hanyalah mengira-ngira sahaja. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menggelar golongan ini sebagai dahri, dahriyun. Dalam bahasa Arab metodis ini kita panggil juga golongan dahriyun, iaitu mereka yang melihat kehidupan ini dalam satu tempoh. Dahar ni maknanya tempoh lah. Dan mereka mengatakan bahawa kehidupan kita adalah berlaku secara sekali saja. Hidup, mati, habis kita. Sedangkan dalam pandangan kita sebagai orang Islam, kita mempunyai alam akhirat. Kita ada alam barzakh, yang mana ini juga perlu kita memberikan perhatian, kerana kita inginkan mendapat kedudukan dan keselesaan yang baik. Apabila kita berada di alam barzakh, apabila kita di alam mahsyar, dan yang terakhir sekali, kita mengharapkan keputusan muktamad kita, keputusan terakhir kita adalah kita ini layak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus kita masuk tanpa hisab. Kalau tak boleh masuk syurga tanpa hisab, dia hisab, tapi biarlah hisab tu yang sedikit. Yang selalu kita ajar dalam doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitungkanlah, hisabkanlah diriku ini dengan perhitungan yang mudah, yang kita kata yang ringan, yang tidak berat dan sebagainya. Sehubungan dengan ini, ada seorang sahabat Nabi SAW yang kita semua kenal, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Satu hari Nabi SAW mengatakan bahawa di kalangan sahabatku ini akan ada yang masuk syurga dalam keadaan seperti halilintar. Meniti titik satu seperti halilintar, petir, zoom, laju, tempat. Dan ada yang merangkak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati ke atas Uthman bin Affan, kerana dia perlu melalui perjalanan yang panjang, iaitu dihisap hartanya satu persatu. Jadi ini bukan makna kita kata tak boleh ada harta, tapi maksudnya nak membayangkan bahawa kalau kita banyak komitmen, maka akan banyaklah dia punya tanggungjawabnya. Tapi kalau memang rezeki yang kita ada itu halal, apa kita nak bimbang? Yang penting kita mengelak daripada sumber-sumber yang haram ataupun yang syubhat. Mudah-mudahan besok kita di titan sirat itu, walaupun harta kita banyak, kita boleh melintasinya dengan baik. Sebab itu orang yang banyak harta ini kita galakkan dia bersedekah, kerana itulah imbangannya. Apa yang kita dapat, kita pulangkan balik, supaya harta itu menjadi sedekahun jariyah, sedekah yang berterusan, yang menjadi pembela kepada kita besok. Ini konsep yang ada dalam Islam. Jadi maknanya Islam ni adalah agama yang kita panggil sederhana. Kita tidak menganjurkan hidup miskin, melarat, pakai baju compang-camping, koyak sana, koyak sini, renyuk sana, renyuk sini. Bukan tak boleh, boleh. Kalau nak cuba merasa sekali tak ada masalah, boleh. Satu hari dulu, masa zaman saya bujang-bujang dulu, tengok saya punya singlet tu dah koyak, dia pun pakai dekat rumah. Jadi mak dan ayah saya tengok tegur, ni kenapa lah pakai, tak ada ke singlet yang lain? Duit dah habis ke? Kalau tak ada, mak ayah bagi. Saya jawab balik, bukan macam itu mak, saja nak merasa pakaian orang miskin macam mana.
yang compang-camping, yang koyak tu kan, saja nak merasa. Jadi kadang-kadang kita perlu didik diri kita supaya kembali sedar bahawa ada orang yang tidak senasib dengan kita. Ini kalau dalam pandangan barat mereka duk kata kita daripada monyet lah. Baik, manusia dalam pandangan orang-orang yang beriman, kita melihat manusia ini sebagai makhluk yang mulia. Allah berikan kemuliaan kepada kita, dan kita diciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Yang selalu kita sebut, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan telah kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Malah kalau kita imbas kembali sejarah kejadian manusia, dalam suratul Baqarah membincangkan dengan detail, dengan jelas, bagaimana berlaku dialog. Allah mengatakan dia nak menjadikan khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu berlaku dialog. Malaikat tanya balik, kenapa nak jadikan manusia yang akan menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat ini adalah golongan yang sentiasa memuji Allah. Allah jawab balik, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi maknanya sejarah kita dan kita sebagai manusia ini memang diikuti dengan penghormatan. Masa nak buat tu Allah dah bagi. Dia lebih tahu apa yang malaikat tak tahu. Bila dah jadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah berikan kemuliaan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kami telah ajarkan Nabi Adam itu semua nama-nama. Bila dibentangkan di hadapan para malaikat, mereka tidak boleh menandingi keilmuan, kebijaksanaan yang ada pada Nabi Adam AS. Dan walaupun kita diturunkan ke dunia, ini semua dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi turunnya kita ke dunia ini juga membawa kemuliaan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diangkat sebagai khalifah. Walaupun seolah-olahnya macam kita turun ke dunia ini macam kerana kesalahan, tapi dalam ulama tafsir mengatakan ia berlaku kerana asbab musabab. Mesti ada sebab. Takkan tiba-tiba kau pergi turun ke langit, ke bumi. Tak boleh. Mesti ada asbab. Yang kata ceritanya yang tak boleh makan berkhuldi kan, itu asbab saja. Sedangkan matlamatnya adalah Allah nak letakkan kita di muka bumi ini untuk menjalankan tugas sebagai khalifah. Dan apabila kita berada di muka bumi ini, walaupun jawatan kita sebagai pentadbir alam, dalam masa yang sama kita juga adalah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita katakan di sini, pengarang mengatakan ringkasnya semua makhluk alam adalah untuk berkhidmat kepada kita manusia. Dan Tuhan menciptakan kita manusia ini untuk berkhidmat kepadanya. Semua makhluk yang ada, kalau kita renung kembali, bukan sekadar makhluk yang hidup, malah sumber alam yang ada ini kita gunakan, kita manfaatkan. Bagaimana kita menggunakan sumber asli daripada matahari, kita gunakan untuk siang hari untuk memanaskan badan kita. Nak jemur pakai yang basah, kita nak melihat, gunakan cahaya matahari. Kemudian hari ini kita ubah tenaga matahari menjadi tenaga solar yang boleh kita manfaatkan. Hidupkan lampu, macam-macam kita boleh guna. Sumber laut, kalau kita tengok ikan, tuan-tuan, pelik, seolah-olahnya stok ikan ni tak pernah habis. Tak pernah kita dengar ini tak boleh pergi laut sebab ikan stok di tengah beranak kejap, tunggu kejap. Manusia pergi. Tapi mungkin Allah menjadikan secara tabiinya ada musim tengkujuh. Seolah-olahnya musim tengkujuh itu yang masanya dalam sekitar 2 bulan,
Kita katalah bulan 11, bulan 12 kan. Itulah 2 bulan dalam setahun ikan tu nak beranak sebanyak-banyaknya. Lepas pada tu kita datang lagi, tangkap dia lagi, tapi tak habis-habis. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir secara logik, hikmah ataupun kebijaksanaan Allah yang memberikan kita sumber. Malah binatang-binatang yang ada, kalau dulu kita lihat bagaimana manusia ini mampu menundukkan gajah, satu haiwan yang besar. Kalau kita kira, mungkin gajah ini besarnya kita katalah 5 kali atau 10 kali kita, berat dia tetapi Allah berikan kepandaian kepada manusia boleh menundukkan gajah. Ikan paus, makhluk yang terbesar di alam ini, hari ini kita buru ikan paus sampai nak pupuh kawan, kesian, semata-mata kerana nak dapatkan lemak dia. Itu yang berlaku di Jepun dan Eropah. Tapi walau bagaimanapun, kita tetap mengatakan bahawa manusia dalam pandangan mukmin, kita ada 2 fungsi. Pertama sebagai khalifah, yang kedua sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 2 fungsi yang tak boleh kita lupakan. Malah kalau kita lihat antara kedua-dua ini, jawatan kita sebagai hamba Allah itulah yang lebih mulia. Sebagaimana yang selalu kita bincangkan dalam suratul Isra, Allah Ta'ala kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu nirahu, sampai ayat itu. Dalam ayat ini disebut asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan dengan hambanya. Kata Al-Qasimi dalam tafsirnya, dan ulama-ulama lain pun sama, mengatakan bahawa ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan taraf sebagai hamba Allah. Kerana Nabi SAW naik ke langit yang dipanggil Sidratul Muntaha, kawasan yang paling tinggi yang tak boleh dicapai oleh makhluk yang lain. Malaikat Jibril tu, ketua para malaikat, dia pun takat bawah Sidratul Muntaha. Nak ikut lagi kata, ya Muhammad, kalau aku ikut juga aku hancur lebur. Nabi seorang je yang boleh sampai ke situ. Al-Quran merakamkannya dengan title hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Memang jawatan khalifah ni glamour, tapi jawatan yang diangkat, yang dimuliakan oleh Al-Quran adalah jawatan sebagai hamba Allah. Yang ketiga, tentang keutamaan manusia. Jika kita renung fizikal kita, manusia ini walaupun tubuhnya kecil dan lemah, kalau nak dibanding kita dengan gajah, kita lebih kecil dan kita lebih lemah. Tetapi di sebalik itu, kita ada kekuatan yang tersembunyi, iaitu kekuatan akal fikiran, kekuatan ikhtiar kita. Tak boleh cara ni, kita buat cara ni. Jadi bila kita banyak ikhtiar, banyak cara, banyak helah kita, menjadikan kita ini makhluk yang mampu menguasai alam, yang mampu menundukkan seluruh makhluk yang ada. Walaupun makhluk itu lebih hebat daripada kita, mungkin dari sudut berat badannya, saiznya, ataupun kelajuannya, ataupun keupayanya untuk berenang atau untuk terbang, Allah berikan akal ini untuk membolehkan kita mengatasi seluruh makhluk yang lain. Dan dalam pandangan orang-orang mukmin, kita melihat bahawa kematian ini bukan sebagai penghujung perjalanan hidup kita. Bermakna mati ini hanyalah satu perhentian untuk berpindah ke dalam satu perjalanan yang sangat jauh, iaitu menuju satu tempat yang kekal abadi. Bagi golongan materialis tadi, dia kata apa? Mati je, habis cerita. Sebab itu mereka tidak teragak-agak untuk melakukan maksiat.
untuk minum arak, untuk berzina. Kata tak apa, biar je. Hidup ini hanya sekali. Kita orang Islam, kita kata hidup ni berkali-kali, mati pun berkali-kali. Kita hidup dalam perut ibu kita, alam rahim. Kita hidup di alam yang nyata, di dunia ini. Kita hidup juga di alam barzah, dihidupkan sebab kita merasa kesakitan. Hidup cara kita lah, kan? Cara orang yang di alam barzah. Kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita hidup. Dan yang terakhirnya kita dihidupkan di alam kekal abadi, sama ada di syurga atau neraka. Jadi falsafah hidup orang Islam, kita hidup berkali-kali, mati pun berkali-kali. Tapi yang kita nak dapat sekarang ni adalah yang hujung tu, kita nak yang dipanggil husnul khatimah, penghujung yang baik. Dan Al-Quran membincangkan perkara ini dalam suratul Alaq. Kalau kita lihat antara ayat yang terawal diturunkan, membincangkan tentang perkara ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, kalau kita hayati duanya maksudnya, bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan engkau itu yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui. Jadi maksudnya di sini bahawa Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang konsep hubungan. Walaupun kita ini sebagai makhluk yang utama, yang mulia, tetapi kita mesti kembali kepada asal kejadian kita. Siapakah yang menjadikan kita? Daripada apakah kita ini dijadikan? Dan bagaimanakah keadaan kita ini di peringkat awal dijadikan? Ini yang ditetapkan, yang diterangkan dalam suratul Alaq ayat 1 hingga 5. Ini kalau kita lihat bagaimana salah sila. Yang bawah ni gambar Osama ni, nak ceritanya gambar ni gambar yang bukan yang betul lah. Yang ni yang dalam kursi roda tu Syekh Ahmad Yasin. Dia pakai songkok mata tu Al-Maududi. Yang hitam putih tu Hasan Al-Banna, mungkin ramai kenal. Yang tepi sekali itulah Fir'aun. Kita tengok tuan-tuan, bagaimana Allah tunjukkan orang yang mukmin ini bila dia mati dalam keadaan yang mulia. Contoh Syekh Ahmad Yasin, walaupun dia berkerusi roda, tapi Israel masih target lagi. Bom dia hancur berkecam, tapi Allah muliakan dia. Bahagian muka dia tak rosak, tubuh dia habis, tapi bahagian kepala dia Allah selamatkan. Sebab ia menggambarkan tentang bagaimana kesudahan hidup seorang pejuang Islam. Dan bagaimana Allah tunjukkan kehinaan kepada Fir'aun, yang zaman hidupnya Allah bagi nikmat. Dia ni dalam sejarah mengatakan tak pernah sakit, walaupun demam sesama tak pernah. Allah dia bagi dia sihat. Tapi sebabkan itu dia rasa dia hebat. Aku tak pernah sakit, maka akulah Tuhan. Jadi samalah kita ni hari ni, kalau kita dalam keadaan yang penuh nikmat, jangan kita lupa diri. Sebab di sebalik nikmat yang kita ada itu, barangkali akan Allah uji satu persatu. Dan Allah tunjukkan bahawa Fir'aun yang begitu kejam ini, yang begitu zalim ini, kekal sampai ke hari ini. Kita boleh tengok dia punya fizikal dia dan sebagainya. Malah kalau kita tengok cara dia mati pun hina. Mengejar Nabi Musa dengan penuh angkuh dan yakin akan dapat menangkap sebab dah sampai di laut. Tiba-tiba dia nampak Nabi Musa boleh lintah. Dia kata, kalau Musa boleh masuk, aku boleh masuk. Allah takdirkan Nabi Musa AS sampai di tebing sana dengan mengikut dia. Lalu Allah tutupkan. Tuan-tuan bayangkan, tengah-tengah laut tu
dibelah. Yang dikatakan dalam sejarah tingginya seperti gunung, Allah belah, stop, atau dicantum balik semula. Dan dalam tafsir ada menyebut ketika mana Fir'aun ini dah di hujung-hujung hayat, dia nak beriman kepada sudah terlambat, kerana dia telah melampaui batasan, lalu tidak ada lagi jalan untuk berpatah balik. Matilah Fir'aun ini di dasar laut, dan kemudian Allah tolak mayatnya itu ke tebing ataupun ke pantai, supaya manusia boleh ambil, mamiakan dia, kekal sampai hari ini boleh tengok apa yang berlaku kepada Fir'aun yang kejam seperti ini. Yang keempat, manusia itu dekat dengan Tuhan. Dalam Al-Quran ada menjelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila seseorang itu berdoa memanggil aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menyahut panggilan ataupun doa orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam pandangan kita, kalau kita lihat orang-orang yang beriman dengan Tuhan ini, dengan Allah ini, tiada batas dan pengantara yang menghalang antara kita dengan Allah. Maknanya kita nak doa terus direct, ya Allah. Cuba kita bandingkan dengan penganut Kristian. Mereka nak berdoa, dia tak boleh doa sebarang-sebarang. Dia kena pergi gereja, jumpa dengan Father, cerita, Father pun angkatkan doa tu ke langit. Malah istimewa lagi sampai Father tu boleh ampunkan dosa. Tu lama-lama jadi budaya. Budaya yang negatif di kalangan orang Kristian adalah mereka akan buat dosa 6 hari seminggu, hari Ahad pergi gereja, jumpa Father, menangis, berkata, okay, God has forgiven you, okay, alright. Di Senin sambung semula, minum marak, berzina, apa sampai hari Sabtu, hari Ahad datang menangis lagi. Begitulah. Itu yang Kristian. Kalau yang Hindu, what? Dia tiket kapal terbang, pergi sungai Ganges, mandi, bersih. Yang kita bimbang sekarang, orang-orang Islam pula ada satu trend yang baru. Sepanjang tahun dia buat macam-macam. Hujung tahun agak untung dah banyak, invest sikit 5-6 ribu, pergi umrah, buat umrah, nangis, balik semula. Sampai dekat lubang terbang, apa? Saya berdoa mudah-mudahan album saya laku. Saya berdoa supaya perniagaan kedai fashion pakaian saya ini mendapat sambutan. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya dapat tawaran berlakon yang banyak. Jadi maknanya ada di kalangan sebagian orang kita ni yang mengatakan, tak apalah, 11 bulan tu kita buat macam-macam, lepas tu kita clearance dia, nanti 1 bulan tu hujung tahun ke, bulan Ramadan ke. Dia begini tuan-tuan. Kalau dalam hati kita ini ada setting yang begitu, Allah kan tahu. Alah, kau pergi ni sebenarnya hanyalah berlakon aja. Sebab lepas habis ni kamu balik umrah, kau pasti akan buat. Sebab kamu dah berazam, kamu dah setting, kan? Pergi umrah, balik, lepas tu buat balik semula. Ini kadang-kadang berlaku juga di kalangan kontraktor kita. Maklumlah, kerana mereka kata alam sebagai kontraktor ni memang sukar. Mereka nak dapat tender ni kena itulah, ulur sana ulur sini. Jadi bagi yang ada kesedaran agama tu kata, inilah cara ustaz, saya hujung tahun saya pergi umrah, taubat, bersihkan rezeki saya balik. Tapi dalam pengalaman saya tuan-tuan, alhamdulillah saya dapat selamatkan seorang kontraktor. Akhirnya dia kata, ustaz saya dah tak larat dah ustaz, saya tak sanggup lagi jadi kontraktor, saya nak berniaga lain. Sebab
Dia kata saya cuba buat kerja tanpa ada unsur-unsur, tapi orang tolak saya, orang kacau saya kan. Akhirnya dia masuklah dalam bidang yang lain. Bukan kita nak menafikan, jangan, ataupun siapa-siapa di kota ini memang sifat dia begitu. Tapi secara mudahnya kita katakan, kalau jadi kontraktor pun ambillah tender dengan individu, ataupun dengan syarikat swasta yang mungkin lebih efisien. Yang menjadi masalahnya kalau tender-tender dengan badan-badan awam yang banyak saingan ini, maka kadang-kadang ada unsur-unsur yang kurang bersih di situ. Saya bukan nak menuduh, tapi ini yang saya dapat, pengalaman yang biasanya disebut oleh kawan-kawan yang terlibat. Baik, bagi kita orang yang beriman kepada Allah, pintu rahmat Tuhan itu sentiasa terbuka luas. Walaupun kita ini banyak melakukan dosa, sebagaimana kisah seorang wanita pelacur yang bekerja sebagai pelacur. Dia memberi minum anjing yang kehausan dengan selipar atau kasut dia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini akan dimasukkan ke dalam syurga kerana ihsannya kepada anjing yang kehausan. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahawa satu benda baik, benda ma'ruf itu ada nilai dia. Yang mungkin kita pada ala apa sangat bagi minum air, bagi pula pada anjing, guna pula selipar, bukan bagi cawan ke, pakai melamin ke, akopal ke, kan? Dengan hujung selipar je. Tapi jangan lupa, bagi wanita yang seperti ini, Nabi kata dia masuk syurga. Nabi tak kata dia terlepas daripada segala dosa. Mana ending dia memang masuk syurga. Tapi sebelum masuk syurga, dosa-dosa dia itu juga akan dihitung oleh Allah SWT, akan dibalas oleh Allah SWT. Kemudian Nabi SAW memberitahu pada kita seorang wanita yang rajin beribadat, tetapi dalam masa yang sama dia menambat seekor kucing sehingga kucing itu mati kelaparan. Lalu Nabi kata wanita ini akan dihumban ke dalam neraka. Maksudnya apa? Walaupun kita ini banyak benda baik, kita semayang ke, zakat ke, puasa dan sebagainya, tapi kalau kita ada melakukan satu dosa, Allah akan hitung. Dan jangan terkejut kalau kerana dosa yang kita pandang kecil itu menyebabkan kita dihumbankan ke dalam neraka. Dalam Islam ataupun dalam ilmu pengajian Islam, kita kata ini konsep yang kita panggil galakkan dan amaran. Mana kita galakkan manusia buat benda baik dan kita bagi amaran, jangan pandang mudah pada maksiat walaupun ia kecil. Kan kita bimbang, ia boleh menjejaskan kita. Dan cara untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan adalah dengan amal, zikir dan doa. Amal maknanya apa yang Allah perintah kita buat. Kemudian zikrullah, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya kita doa. Maknanya kita mengharapkan apa yang kita buat, amalan kita, zikir kita ini Allah terima, Allah kabulkan, dan dia akan menjadi sebagai pendinding kita. Baik. Yang kelima, dalam pandangan malaikat, manusia ini berada di kedudukan yang mulia, yang penting dan dihormati. Malah kedudukan kita sebagai khalifah ini sebenarnya sangat diharapkan oleh malaikat. Malaikat, kalau kita belajar dalam sejarah Kaabah, ada yang menyebut bahawa Kaabah ini sebelum diturunkan, maknanya sebelum Kaabah di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat untuk mentadbir alam, mana alam di atas lah, tapi mereka melakukan satu pelanggaran. Lalu Allah kata, untuk kamu taubat, kamu kena tawaf arash. Oleh kerana arash itu terlalu besar, luas, lalu dibinakan Kaabah
langit yang kita panggil Baitul Ma'mur. Jadi malaikat kursi. Kemudian bila mana Allah nak menjadikan manusia sebagai khalifah, turun ke bumi Nabi Adam, lalu Kaabah pun diwujudkan di bumi. Kisah ini, apa yang kita nak, apabila malaikat ini diberikan jawatan sebagai pentadbir, mereka tidak mampu memikul. Tetapi Allah memberikannya kepada manusia. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membentangkan amanah kepimpinan ini kepada langit dan bumi, wal jibal, dan gunung ganang. Semua langit, bumi, gunung ganang semua tak mau, tak sanggup. Fa abaina ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, dan manusia yang mengambil alih, sanggup memikul. Sebab itu di akhir dia kata innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan jahil. Zalim ini asal maknanya gelap. Zulmah makna kegelapan. Jadi manusia ini kalau dia tidak ada rasa benda itu pandang gelap, kita tak mampu, tak berani buat. Maksudnya di sini adalah manusia berani mengambil risiko. Kan? Apa yang kita nak buat, kita kena berani ambil risiko. Jahula, buat-buat tak tahu. Jahil satu bab. Kadang-kadang kita mengabaikan ancaman yang berlaku. Ini sifat yang penting yang perlu ada pada manusia. Jadi zaluman jahula itu ada yang kita maksudkan dalam bentuk yang negatif, ada yang bentuk yang positif. Sebab tak mungkin kita ini zaluman jahula semata-mata negatif saja. Mestilah ada elemen yang positif untuk membolehkan kita jadi pentadbir kepada alam. Baik. Dan begitu juga dengan malaikat, yang mana kesemua malaikat ini disuruh memberi hormat kepada manusia dan memberikan segala bantuan. Contoh kita tengok Nabi SAW sering dibantu oleh Jibril AS. Jibril ni ketua malaikat, tapi dia kena bantu Nabi Muhammad SAW. Dia yang bantu cuci hati Nabi, kan? Dia yang bantu bagi maklumat kalau ada musuh yang khianat dan sebagainya. Jibril yang teman Nabi untuk Isra' dan Mi'raj. Banyak kita jumpa nas-nas hadis yang menceritakan bagaimana malaikat membantu Nabi SAW dalam perang Badar sebagai contoh. Bagaimana tentera malaikat membantu tentera Islam. Tetapi iblis, jadi timbul satu perbincangan, iblis ni malaikat ke bukan? Ibnu Katsir dalam tafsir yang mengatakan bahawa ada dua pendapat. Satu mengatakan iblis ke dalam kategori malaikat. Yang kedua, iblis bukan kategori malaikat, tapi dia pernah menjadi ketua penghuni syurga. Oleh kerana dia jadi ketua, dia bukan kategori malaikat ni. Jadi rasa dengki dan ego dia iri hati tengok Nabi Adam AS jadi ketua pula. Dan dia ego sebab aku dah jadi ketua, tiba-tiba tak dapat jadi ketua balik. Dia tak nak sujud memberi hormat kepada Nabi Adam AS, lalu dihukum dan dikutuk dan diusir dari syurga. Pengajarannya kita sendiri. Kalau kita pernah memegang satu jawatan yang tinggi, jangan kita merasa lemah kalau tidak terpilih untuk sesi yang berikutnya. Anggaplah ini masa untuk saya berehat, masa untuk saya muhasabah, masa untuk saya berubah peranan daripada memimpin kepada menyokong pemimpin. Apa salahnya? Dan kita mungkin tidak mampu menjadi pemimpin selama-lamanya, kan? Sebab kita pun ada limitasi kita, ada had yang kita mampu laksanakan. Yang keenam, menguasai alam benda. Kemuliaan manusia ini kepada alam benda dengan diberikan kepadanya kekuatan, kekuasaan dan kemampuan untuk memanfaatkan alam semaksimal mungkin.
Seolah-olahnya alam ini disusun dan diatur oleh Allah untuk kepentingan manusia. Semua itu elok lah. Kita bersyukur kerana Allah menjadikan semua itu dengan susunan yang cukup indah. Contoh, kejadian malam dan siang. Dalam surah An-Naba ada menyebut waja'alna libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu libasa. Libasa ni untuk berselimut, berselindung. Banyak tu. Ulama tafsir bahas libasa ni luas. Satu dikata libasa dalam arti kata tidur. Bila kita tengok dalam ilmu biologi, oh manusia ni dia perlu membesar, dia perlu refresh balik sistem diri dia, dia perlu perbarui sel dia yang telah rosak, dia perlu setting balik otak dia dan sebagainya, rehat. Libas. Libasa juga boleh bermaksud pakaian. Pakaian itu bahasa yang sopan. Kalau bahasa yang langsung kita kata untuk berkembang biak, untuk menambah zuriat, maka dia kena pakailah, saling pakai memakai. Maknanya berlakulah hubungan antara suami dan isteri. Malam juga dipanggil sebagai libasa ini dalam erti kata berselimut. Memang kita tidur pakai selimut. Dalam erti kata berlindung. Bila sampai waktu malam, biasanya orang akan berlindung. Kalau pergi hutan kan, malam tu dia tak jalan. Dia berkemah, simpan. Siang baru jalan. Sebab kita tak nampak apa yang di hadapan kita. Takut terpijak binatang dan sebagainya kan. Luas pengertian yang Allah Ta'ala. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu sebagai masa untuk mencari kehidupan. Jadi hari ini bila ada kerja-kerja yang shift ni, kebetulan sepupu saya pernah bekerja di kedai makan. Dia masuk kerja pukul 3 petang. Dia balik rumah pukul 1 pagi. Dan dia akan tidur pukul 3 ataupun 6 pagi. Jadi saya pun tanya sepupu saya ni, abang sepupu saya, tidur lepas subuh sampai Zuhur ni, apa rasa? Dia kata tak puas. Ada beza tak tidur siang dengan tidur malam? Lain, dia kata. Kalau dapat tidur malam tu cukup, puas. Tapi kalau tidur siang ni tak sama. Jadi maknanya bila kita melawan tabi'i, kita akan mengalami impak. Orang yang melawan tabi'i mesti akan mengalami impak. Yang dia tak tidur malam, ada impak. Yang dia tak berkahwin, ada impak. Semua ni dibincangkan oleh para ulama apabila kita ini melawan arus tabi'i. Dalam sejarah Islam, ada seorang pemerintah namanya Al-Hakim. Ini zaman kerajaan Fatimiyah. Boleh carilah. Jadi Khalifah Al-Hakim ni, Al-Fatimi, kerajaan dia berada di Morocco. Kerajaan Fatimiyah. Jadi satu masa kerajaan Khalifah Al-Hakim ni dia tak dapat tidur. Tak dapat tidur. Jadi dia pun merayaplah di bandar Marrakesh. Dia tengok sunyi je. Jadi besok pagi dia buat arahan, kita tukar shift. Malam kerja, siang tidur. Perintah itu dalam kitab sejarah mengatakan berlangsung selama 3 tahun, melayankan kehendak dia seorang. Tapi lepas 3 tahun, rakyat semua tak tahan lah. Suruh buka kedai malam-malam, siang tutup semua. Sebab kita melawan arus. Sampai orang kata dia ni jadi macam tak betul. Entah masuk sampuk angin apa bendanya, tiba-tiba nak suruh kerja malam-malam, tidur siang-siang. Baik. Kemuliaan kita kerana iman.
Allah memuliakan manusia ini yang semakin bertambah kerana bertambahnya keimanan kita. Kerana dengan iman menjadikan kita ini insan yang terpilih, malah kita dilahirkan untuk melakukan kebaikan kepada umat manusia. Maknanya iman inilah majikan. Contoh, bila orang datang minta sedekah kan, kalau kita layankan nafsu kita, duit aku berkurangan, itu nafsu. Tapi iman kita kata simpati kepada saudara seagama kamu. Oh, kita pun keluar, kita lawanlah tarikan nafsu syahwat itu, dan kita kata saya sanggup korban sedikit daripada yang Allah berikan kepada saya. Dan rasa harga diri ini akan semakin bertambah kuat dan tumbuh dalam jiwa kita, kerana kita mengetahui dan yakin adanya perlindungan, pertolongan dan bantuan daripada Allah kepada orang yang beriman, di samping kita mendapat petunjuk dan pimpinan daripada Allah yang sentiasa kita dapat. Cuba kita tengok masyarakat Islam di Palestin. Saya terbaca dalam akhbar baru-baru ni, seorang artis kita pergi ke sana. Dia menemani sama dengan Adnan Syauqi, yang seorang lagi tu yang macam Mak Saleh tu, Adnan Saidin ke apa tu? Muka dia hidung mancung sikit tu. Dia berlakon dalam Oh My English, cikgu bahasa Inggeris tu. Siapa nama dia Jadi saya baca dia kata 2 kali dia menitis air mata. Yang paling menarik, dia kata, pada pandangan saya, orang Palestin adalah orang yang paling memahami dengan maksud perkataan redha dengan ketentuan ilahi. Antaranya, dia temu ramah seorang kanak-kanak perempuan berumur 10 tahun, bertanyakan pengalaman dan perasaannya, dan kanak-kanak ini menceritakan bagaimana 30 orang ahli keluarganya hilang dalam sekelip mata kerana terbunuh dalam serangan ganas Israel. Tetapi kanak-kanak ini wajahnya itu penuh dengan harapan. Wajah dia bukan kecewa, sebab dia yakin bahawa keluarganya itu akan ditempatkan di kalangan orang-orang yang baik. Dan dia begitu optimis bahawa dia akan dapat meneruskan kehidupan dan perjuangan yang dipikul oleh orang-orang Palestin. Saya selalu sebut, tuan-tuan, marilah kita melihat saudara kita di Palestin ini, mereka adalah penjaga Masjid Al-Aqsa. Mereka adalah pemelihara dan penjaga bumi para anbiya. Oleh itu, kita orang Islam ni kena bantu mereka. Seolah-olahnya macam kita ni bagi mereka allowance. Inilah yang kami mampu, tolonglah jaga Masjid Al-Aqsa bagi pihak kami. Kami tak mampu selalu ke sana, kami tak mampu berada di sana bersama dengan kamu, tapi kami mampu mendoakan kamu, kami memerhatikan dan perkembangan yang kamu lalui, dan kalau kami ada lebihan rezeki, kami akan sumbangkan kepada kamu. Itu ikrar kita sepatutnya. Jangan kita melihat, alah, orang Palestin ini memanglah macam itu, dulu dia tak sembahyang. Kita mudah-mudah nak menyalahkan mereka. Kalau itulah alasannya, barangkali bukan mereka, tapi nenek moyang mereka. Yang mereka sekarang, yang umurnya baru 10 tahun, 20 tahun, mereka tidak berada pada waktu itu. Kenapa kita nak menyalahkan mereka? Kalau itulah tuduhan-tuduhan yang kita limpahkan. Dan bukti daripada iman ini yang membawa kepada rasa izzah, rasa mulia, ada harga diri, berlaku dalam sahabat Nabi SAW yang bernama Bilal bin Rabah dan Rub'i bin Amir. Ini kisahnya agak panjang, tapi saya ringkaskan saja. Bagaimana Bilal bin Rabah ini sewaktu dia disiksa supaya balik semula murtad, dengan cara dia dijemur di bawah panas matahari, dialas dengan bara api, ditindih dengan batu yang besar, sehingga Bilal bin Rabah satu hari bila bersama-sama dengan para sahabat Nabi yang lain,
mereka mengulang nostalgia pahit mereka. Sahabat dia kata, aku pernah kena kelar kat sini, aku pernah kena ikat dekat pokok, aku pernah kena masuk penjara, aku pernah kena macam-macam. Bila Rabah kata, mungkin apa yang saudara-saudara alami itu hebat, tapi cuba tengok apa yang saya alami. Dia pun buka baju tuan-tuan, tunjukkan dia bahagian belakang dia. Habis. Belakang badan Bilal bin Rabah ni dah tidak ada lemak lagi. Maknanya, bayangkan dia dibaringkan di atas bara api. Kata Bilal bin Rabah, ini berlaku kerana aku dibaringkan di atas bara api sehingga lemak di badanku ini cair dan memadamkan bara api itu. Betapa ngeri dan peritnya yang dialami. Sewaktu dia masuk nak jumpa berbincang dengan Rustum ni, tentera Rom, Rubi' bin Amir ni, dia datang seorang diri naik kedai. Panglima perang selalunya naik kuda, dia datang naik kedai sebab kedai itu rendah. Dan sambil dia masuk ke dalam istana Rustum ni, panglima tentera ni, sebabkan kedai rendah kan, sengaja dia pun pacakkan pedang dia, ada yang mengatakan tombak, ada yang mengatakan pedang dia, sehingga koyak rabaklah permainan istana. Apa boleh buat ini? Diplomatik kan, wakil kerajaan, tak boleh nak bunuh terus kan. Jadi Rustum kata, siapa kamu? Datanglah dengan kedai, lepas tu bawa pedang pergi koyakkan aku punya kapet ni. Jadi Rubi' bin Amir kata, kami datang ini dengan tujuan untuk membebaskan manusia daripada menyembah sesama manusia. Itu mesej yang dibawa oleh Rubi' bin Amir dengan penuh keyakinan. Sedangkan waktu itu jumlah tentera Rom adalah berpuluh kali ganda berbanding tentera Islam. Tapi Rubi' bin Amir yakin, sebab dia tahu bagi orang Islam simple tuan-tuan. Dalam perang ini, bagi orang Islam sama ada mereka mencapai kemenangan ataupun mati syahid. Dia kata imma an-nusrah atau asy-syahadah. Nusrah atau syahadah, dua je. Allah bantu kami untuk menang, ataupun Allah panggil kami sebagai para syuhada. Yang kasih timai-timai tentu dulu menang lah. Kan? Maknanya kalau kita menang atas dunia, boleh sambung hidup lagi, boleh dapat harta rampasan lagi, boleh pergi perang lagi. Kalau mati, menang juga sebab dapat masuk syurga. Itu juga satu kemenangan. Semua ini disebabkan oleh dorongan iman. Ini tuan-tuan, sekadar sekitar lalulah gambar-gambar para ulama dan para pejuang Islam. Baik. Iman juga ini kalau kita lihat, dia menanamkan dalam diri kita ini satu world view, satu pandangan hidup, bahawa manusia ini memiliki kemuliaan di sisi Allah, dipandang mulia oleh para malaikat dan menjadi pemimpin kepada alam. Dengan ini timbullah rasa harga diri dalam hati orang mukmin dan rasa hubungannya dengan alam semesta, serta lenyaplah rasa rendah diri dan kekosongan jiwa dalam hidup. Kalau tengok orang Kristian, mereka telah diterapkan lahir saja berdosa. Lahir berdosa. Dosa warisan. Ini dosa sejak zaman nenek moyang kamu bawa sampai hidup. Cuba kita bayangkan kalau kita masuk kerja je. Masuk kerja, awak mewarisi kerugian syarikat, nak tanggung? Kita tak mau kan? Awak mewarisi kesalahan disiplin yang dibuat oleh staf 50 tahun lepas. Apa kaitannya kan? Apa kaitan saya dengan dia? Tak ada apa. Tapi dalam Kristian mereka kata begitu. Mereka mewarisi dan perlu dibaptiskan, perlu macam-macam lah dibuat. Nabi SAW jelas kepada kita, setiap kullu mauludin
yuladu ala fitrah. Setiap bayi lagi itu dilahirkan dalam fitrah yang suci bersih. Yang mencorakkannya adalah ibu bapanya. Maknanya kita asalnya bersih, tidak ada dosa berbanding dengan perspektif dalam Kristian. Orang mukmin merasa bahawa seluruh alam ini berkhidmat kepadanya dan malaikat juga sentiasa mengawalnya. Ada hadis mengatakan bahawa malaikat ni dia menjaga kanak-kanak bayi. Perasan atau tidak, selalunya kanak-kanak ini terselamat. Anak kita tidur jatuh katil. Saya jarang jumpa lah, anak saya pun banyak kan jatuh katil. Belum pernah pengalaman saya anak saya 6 orang ni yang jatuh tu pecah tepi. Padahal jatuh berbung kan, tapi cuma nangis je lah. Saya jangan baca surat khabar anak tu jatuh, koyak sini ke, tangan patah ke, jatuh tapi seolah-olahnya macam dilindungi. Begitu juga dalam kes-kes kemalangan, selalu kita baca kan, bayi yang tercampak keluar daripada kereta. Peliknya, tercampak hidup, seolah-olahnya macam malaikat yang menjaganya, memilih. Ini yang maknanya bayi-bayi ataupun kanak-kanak yang tertentulah, chosen people. Jadi itu yang dikatakan malaikat sentiasa mengawal, terutamanya bayi, kanak-kanak. Dan Tuhan ini sentiasa bersama dengan kita. Ini kita panggil konsep takwa. Allah muraqabah kita, Allah mengawasi kita. Hidup kita tidak berhenti dengan kematian semata-mata, dan keadaannya tidak berhenti sehinggalah kita masuk kubur juga. Maksudnya, masuk alam kubur kita masih mengalami dunia yang baru. Habis alam kubur kita masuk alam mahsyar. Habis alam mahsyar kita masuk alam kekal abadi, alam baqa yang kita panggil kan. Baqa itu maknanya kekal. Dan inilah kerana itulah kita diciptakan melalui dunia yang fana ini untuk menuju ke kampung akhirat yang kekal abadi. Yang Nabi SAW kata, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Dunia ini adalah tempat kita bercucuk tanam, membuat amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan ending kita adalah ending yang cantik, yang baik, dan kita mendapat balasan yang bagus. Dan yang ke-8-nya, hidup yang kosong. Orang yang tidak beriman mula merasa hidupnya kosong, kecewa, hampa, jiwanya tidak tenteram, dan timbullah rasa sombong dan takbur. Malah mereka sanggup melakukan maksiat secara sesuka hati kerana merasa semua dah cukup. Ada duit, ada kuasa, ada pengaruh, siapa yang boleh halang dia? Tapi bagi kita orang Islam, kita kena ingat bahawa Allah memerhatikan kita. Dan hilanglah daripada hatinya rasa tanggungjawab terhadap perbuatannya itu, kerana dia rasa bebas dalam dunia. Sebab dia kata, mati habislah. So dia akan buat habis-habisan. Ini contoh tuan-tuan, Whitney Houston. Apa yang dia tak ada? Duit, harta, populariti. Tapi berakhir dengan kematian yang misteri. Ada yang mengatakan dia bunuh diri, makan pil dan sebagainya. Anak saudara dia pun sama. Maknanya masa matinya macam saya memang baca dalam apa mengatakan memang semua dia ada, tapi jiwanya kosong. Dan inilah yang sedang dialami oleh masyarakat di Eropah, di Barat, yang mana mereka dah puas dah rasa kemewahan dunia, tapi mereka belum rasa ketenangan jiwa yang mereka mencari-cari. Sehingga hari ini kalau kita tengok sistem yang mereka bina dalam pendidikan sebagai contoh, dahulunya mereka mengajar anak-anak mereka supaya menjadi orang yang produktif, belajar pandai-pandai, jadi engineer, jadi apa, boleh maksimumkan produk pendapatan, buat produk kewangan supaya menjana untung. Bila untung banyak-banyak, mereka dapati jenayah naik sama, kerana masalah
berlakunya penindasan. Ini yang mereka membuat kajian mengatakan bahawa walaupun mereka berjaya menaikkan ekonomi, tetapi dalam masa yang sama jenayah juga ikut sama, kerana pengisian itu kosong. Mereka mendidik bangsa mereka dengan pendidikan secara luaran, mereka gagal. Islam itu datang dengan menyuruh manusia ini supaya menunaikan hak fizikal dan spiritual secara seimbang, tidak berkurangan dan tidak berlebihan. Berkurangan ifrat, berlebihan namanya tafrid. Dan inilah yang kita maksudkan dengan konsep wasatiyah, kesederhanaan, iaitu dua-duanya, dunia dan akhirat, kita mengambil kira tanpa menggadaikan prinsip. Ada setengah orang dia menterjemahkan wasatiyah adalah lunak, Islam yang lunak. Makna kata kalau pergi satu majlis tu semua orang minum arak, tak apalah sesekala minum arak, sebab nak ambil hati orang. Kalau kita nak dapat sokongan bangsa ni, kita pergi naik sampai ke kuil dia, pakai bunga dia, pergi masuk, tengok upacara dia sebagainya, nak ambil hati. Itu bercanggah, tuan-tuan. Saya sendiri petang tadi Allah uji saya. Tengah duduk kemah-kemah rumah, ada orang tengah loceng, tak dengar bagi salam. Saya pun pergilah ke depan, tengok satu budak muda, tanya, bang, ini saya nak minta daun pisang. Saya tanya, nak buat apa? Nak buat sembahyang. Saya kata, sorry lah, tak boleh, sebab daun pisang ni saya nak bawa bakar ikan, saya nak pakai. Jadi sebab kalau saya bagi, bermakna saya sokong dia, bantu dia untuk buat upacara sembahyang. Last kali budak ni dia bagus lah, dia pun tak adalah marah-marah kan. Dia tanya, kat mana ya bang saya boleh dapat daun pisang, pokok pisang ni yang tak ada orang punya. Siapa kata, you pergilah, itu dekat parit besar, tepi-tepi parit tu banyak pokok pisang, kau ambil lah kat situ. Yang depan rumah aku jangan kau ambil. Saya bimbang pagi besok tinggal pangkal je kan. Sebab kalau India ni dia potong kita duk risau juga, tapi kita jawab cara baik, dia pun cara baik, alhamdulillah. Jadi berlaku dengan cara yang harmoni. Jadi mungkin dia pun jelas bahawa orang Islam ni tak boleh, tapi kalau dia kata untuk makan, kita bagi. Tapi kalau untuk semayang je, kita terpaksa prinsip, kita tidak boleh membantu mereka dalam melaksanakan ritual mereka. Tapi kalau untuk harian ni tak ada masalah, sepatutnya kita memberi. Wallahualam. Jadi itu saja. Mudah-mudahan secara ringkas ini dalam masa lebih kurang 1 jam ni kita dapat manfaatkan perbincangan ini untuk sama-sama kita memahami dan menghayati apa yang dibicarakan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam tajuk bab kedua yang berkaitan dengan kemuliaan insan. Wallahualam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.